وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا زدنا علما نافعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jawab kokoh, jawab saleh. Jadi alhamdulillah kita banyak-banyak ucap berterima kasih kepada Allah. Nah alhamdulillah kalimah nah memujikan Allah, kita banyaklah ucap berterima kasih kepada Allah. Kerana nah Allah Ta'ala telah rahim, telah kasih sayang dengan kita dan buat baik kita sentiasa. Nah, sebab itulah kita kena berterima kasih kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak. Nah, buat baik Tuhan ni dengan kita limpah ruah banyak. Nak bila tak habis Tuhan buat baik kita. Nah, dengan secara pakar, nah macam-macam pakaian hak Tuhan buat with kita. Dengan secara dengan secara tengok. Nah, banyak Tuhan buat benda-benda hak yang kita tengok dengan mata kita jadi serenuk, jadi sedap, jadi ramah, jadi gembira, jadi terhibur hati kita. Nah, banyak juga Allah Ta'ala buat benda hak masa dengar serenuk melalui dengar juga kita nak bila tak habis. Nah, Tuhan buat baik kita. Nah, lalu itulah kita kena mengucap syukur. Mengucap syukur dengan hati kita. Nah, lagu mana mengucap syukur dengan hati kita? Kita kena mengaku di dalam hati kita. Nah, kata semua segala nikmat dunia, kesedapan dunia ni, Tuhan beri semua. Tuhan buat with kita semua. Kita nak buat sendiri tak boleh. Kita kena mengaku ikrar. Nah, kita mengaku di tengah hati kita kata semua kesenakan yang kita duk guna sekarang lah ni, kesedapan, kemewahan, hak yang kita duk makan, pakai, tengok, dengar, jamah, jalan, semua tu hak Tuhan lah. Kita kena mengaku. Nah, mengaku dengan hati dan kena mengaku juga dengan lidah. Dengan lidah, kita mengaku dengan lidah dengan bahawa kita kena berkecek, kita kena bercakap, kita kena bertutur. Nah, Allah Ta'ala lah yang beri rezeki kat aku ni. Allah lah yang beri kat aku mewah ni. Dia kena bertutur dengan mulut. Pasal tu ayat dah dalam Quran kan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Tuhan engkau, Muhammad, maka mung kena cerita hadis, maka cerita oleh mukaddak dengan limpah pemberian Allah Ta'ala ke kita, tak salah. Nah,
Alhamdulillah tahun ni boleh jual diri banyak tan tu haji. Nah, lepas tu tahun ni boleh beli kereta sebuah ataupun beli motor sebuah. Nah, apa boleh hantar anak mengaji, alhamdulillah tu kefir. Atau orang panggil bersyukur dengan mulut. Nah, bersyukur dengan perbuatan kita pisah with semua perbuatan kita ni hidup di dalam taat. Itu dia. Baru orang panggil bersyukur. Baru cukup kakak kita berterima kasih dengan Tuhan. Nah, terima kasih dengan hati, kita kena mengaku di dalam hati kita. Kata, sehat yang duduk di aku ni. Nah, mewah, mudah, segala kesedapan yang aku duk guna sekarang ni. Semua tu hak Tuhan. Mengaku. Apabila kita mengaku dengan hati, mulut kita, alhamdulillah. Kita sokong pula dengan mulut kita. Dalam hati kita mengaku, kita baca dalam hati kata, semua tu hak Tuhan bui, lepas tu kita paku kejap dengan mulut. Alhamdulillah. Nah, terus putus paku. Paku yang kedua pula, kita pisah hidup di dalam taat, di dalam junjung kita perintah Allah. Barulah kejap kita. Barulah kukuh kita. Barulah tak kocok kita. Kena berjalan lagu tu lah. Nah, mudah-mudahan dengan sebab kita mengaku dalam hati, mengaku dengan lidah, hidup kita di dalam taat junjung kita perintah Allah, Allah tambah lagi kasih belah kita. Nah, kita nak pasal kita tak kena, kita tak cukup. Nah, kita tak kena. Tak kena kena tambah dia saja dah. Makan nasi Allah tak kena weh. Tak kena tambah. Nah, lepas tu hak kita tak kena ke apa? Rahmat Tuhan. Tak kena, dia tak cukup ni. Nah, kita ni jarang nak terasa kata rahmat tu tak cukup. Ada terasa tak cukup apa tak je? Duit, kebun. Dia tak kena tu, dia nak tambah ni. Dia hipun dah ni, lah ni ada 100,000 tak nak padai lagi. Nah, cukup yang mana aku tambah 10 orang pula, 20 orang pula. Tu. Nah, jangan kita tak hak tu konoka yang panggil benda hak luar. Hak sangat ni. Nah, amale, pahala amale hak yang kita duk cedek nak pergi ke akhirat ni tu haji hak ni. Hak ni payah sikit. Habaq tu kena tambah lagi demi lagi. Nah, apabila kita banyak pahala amale, mudah-mudahan rahmat Tuhan kita pun tak mustahil. Insya-Allah. Nah, Allahumma arhamna. Ya Allah, kasihanlah kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, arhamna. Tuhan yang amat kasih belah dari segala, lebih daripada segala orang yang ada sifat kasih belah. Tuhanlah banyak sifat kasih belah, kasih sayang ke hamba. Nah, irhamna, kasih sayanglah kepada kami. InsyaAllah, semoga kita dapat kasih sayang daripada Allah lagi. Amin insyaAllah. Mari tengok lagi kita muka 9. Betul tak? Muka 9. Di mana tu haji? Tanda kedok ni. Tanda kedok ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, hak mana banyak qala tu? Ada dia. Nah, kita sambung kita. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama. Baca akrimu gitu nah, dia baca akramu. Akrimul ulama. Nah, ia teralih makna teruk dah tu. Akrimu dengan akramu tu. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Nah. Ni kita dengan jebak apa ni? Kelebihan ilmu. Hadis yang kita duduk baca ni ialah kelebihan orang alim. Kelebihan orang alim, yakni kelebihan di sisi Allah. Tengok. Nabi kata gini, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia olehmu akan ulama. Mulia olehmu, dia tak serenak tu. Pasal akrimu jadi olehmu seolah-olah khitab kepada mufrad. Nah, kita tuju tuding perkataan dia tu kepada satu orang. Tapi hak sungguhnya orang panggil jamak muzakkar mukhatab. Dia kena terjemah lagu ni. Mulia oleh sekalian kamu. Mulia oleh kesemua kamu. Semua kena mulia, kena hormat akan ulama, akan segala orang alim. Nah, mulia hormat ke orang alim.
Pasal apa ni boleh Allah Ta'ala, Nabi kita memerintahkan kita supaya kita hormat, mulia ke orang lain, maka bahawasanya mereka itu pada Allah Ta'ala, nah, kerana bahawasanya mereka itu orang lain itu di sisi Allah kemuliaan. Nah, pasal orang lain di sisi Allah ni mulia. Nah, asal ada kehormatan di sisi Allah, Allah hormat ke orang lain. Lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat yang lainnya. Lagi pula orang alim ni dihormati di sisi malaikat. Malaikat pun boleh hormat. Di sisi Allah pun orang alim ada kehormatan. Pasal itulah apabila orang alim ini ada harganya di sisi Allah, maka mulialah oleh kamu. Ya mulia dengan kipa. Kipa orang alim mulia kipa. Cuba rakyat sikit tadi. Orang alim mulia kipa. Kihnya pucanya boleh orang alim mulia, kihnya kerana ilmu ada dia je. Nah, kalau tak ada ilmu, orang panggil kotak tu. Betul tak? Pasal buat kita dengan tok guru mana-mana pun, jangan buat cabut kita sore, tak boleh buat banding dengan kita, bagi benar. Nah, tak sebab banding tok guru hak lain, hak mulia. Nah, cabut kita sore. Tak usah panggil tak lah kita. Kita ngaku, kita panggil dua dah. Nah. Tengok kita royak dah. Royak kita hejik kan. Pondok orang panggil bolong, tak boleh panggil babo. Pasal apa kita tahu kata kita ni jahil, tak pandai. Nah, orang alih hak sungguh. Dia mulia dengan kisah orang lain, dengan kisah ada ilmu. Lepas tu, ni. Kotak ni. Kotak. Kita ni. Cok dak nak ambil ilmu mari letak kita. Tak cok pasal kotak huduh benar. Nah, orang kan budak tu musuh geduk tak sudah. Herok petok hidung kepek macam-macam. Nah, tuai pandak rendah. Pacok mana? Sabit dia ada orang alim ni dia kena orang tinggi, tubuh lepah, hidung macam lagu tu baru cok jadi orang alim. Lepas ni mari letak kita. Tak cok. Lalu tu walaupun kotak huduh, tu huduh. Nah, orang panggil guni raming. Ada guni raming. Guni berbaja tu, baja. Nah, baja tu jadi 1000 lebih guni tu Tok Haji. Dia apa? Dia baja duk dalam. Kalau baja tak duk dalam, Tok Haji nak beli tak? Guni 1000 kau skuter putih. Wis saja ya. Tak ada harga benar. Nah, wis saja ya. Tapi apabila ada baja dalam, jadi mahal sampai guni. Tak gitu kan? Habaq tu orang panggil mulia kerana ilmu. Nah, Masya Allah. Hak tu hitung kotak. Kotak ni tak ada mulia. Nah, hak mulia isi dalil. Tu Masya Allah. Habaq tu dia jadi mulia sangat kerana kotak. Kerana kotak ni tak ada belanda, tapi isi dalil tu molek, dia jadi mahal berat. Allahu Akbar. Sepuluh ngawah dia. Kalau tak ada manis dalil tu, tak ada isi diri tu, siapa je nak beli 108 200 kilo. Kalau duri saja dulu apa yang nak beli. Tapi oleh kerana isi dia sedap, manis hot dalil 100 200 orang beli lagi. Ni pasal orang alim pun sebab tu ilmu yang dok dalil. Buku sen ni tak ada kira. Orang kira dalil tu pemah. Tu pemah tu kan. Kalau orang pergi beli emas kan, dia pun dalam bekas si campu, pakai nudung. Nah, pas beli emas tu berapa puluh? 30,000 lebih. Kalau banyak kot 100,000, 200,000. Nah, bekas dia. Cuba tak ada emas dalam, bekas nak apa kau? Bui saja biar. Sebab tu apabila ada isi dalam, nah Nabi kata akrimul ulama, mulialah kamu akan orang alim. Pula. Tu kita royak alasan nak hurai hak Nabi royak. Lepas ni kita baca ayat Quran pula. Baca ayat Quran kita dengar pula. Ayat Qurannya. Nah, ayat Qurannya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'a. Nah, ia baris tu teralih tu. Ia dua baris
ayat ni kalau orang ngaji pondok, baris dia beralih ni makna dia teralih tu. Dia boleh baca dua. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Pahaya ada satu kiraah lagi. Dia panggil kiraah syazah. Nah, dia baca ni. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Berarti molek. Tu Haji. Ya ada tu. Ha, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Pasti ada baca sekali lagi. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Makna dia tu tak serupa tu dua tu. Makna terkali tu. Nah, sesungguhnya setakut-takut kepada Allah di kalangan hamba dia, orang alim lah. Orang hak pandai takut kepada Allah Ta'ala sekali. Apabila kita alih baris. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Makna jadi lagu mana? Makna dia orang yang Allah Ta'ala takut sekali ialah orang alim. Nah, mana? Ada orang yang Tuhan takut. Siapa dia? Tok guru. Haji, so tak? Tuhan takut ke tok guru? Goyaklah. Tuhan takut ke tok guru. Allah bagi sikit. Innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Jadi makna Tuhan takut ke tok guru. Kalau kita baca baris, innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Jadi orang alim lah yang pandai takut, yang takut Tuhan kena pada tempat. Nah, pasal dia ada ilmu, takut dia barulah kena. Kalaulah tak ada ilmu, maka dia nak takut Tuhan tak pandai. Nak kona hati, we rasa takut Tuhan hak kena lagu baik mana, tak pandai. Tapi kalau ada ilmu barulah dia pandai. Ha tu. Tak ji boleh biasa tak dua tu. Dua tu hak royak dua dah tu lama tak boleh nak baca dah. Tu dia. Masya-Allah. Ani tengoklah. Nah, hak yang kita dak royak tak ni, kalau kita baca innama yakshallahu min ibadihil ulama'a, jadi Tuhan orang hak yang Tuhan takut ialah orang alim. Orang lain Tuhan tak takut berseka. Orang alim ni Tuhan takut. Debel lagi. Tak itu kan? Pasal orang alim Tuhan takut. Pasal patut tak? Pasal orang walaupun alim makhluk bagi Allah. Lepas tu Tuhan takut. Ikut mana makhluk dia takut. Tu jadi nampak tak kena lagu. Sebab tu balik sikit. Pas nak tanyanya, hak dalam Quran kita baca baik nah. Dalam Quran baca baik mana? Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u ataupun innama yakshallahu min ibadihil ulama'a. Tu ilmu tu Haji tu. Pas nak ingat dia gedak tu. Nah, makna dia teralih. Hak sungguhnya qiraah mutawatirah, baca hak mutawatir. Jamak 7 orang kata. Nah, hak baca qiraah 7, qiraah 7 imam tu. Qiraah 7, orang panggil jamak 7 ni hak mutawatirah. Hak mutawatirah ni hak nak ikar tak leh. Kalau ikar ni jatuh agama. Ialah kena baca innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Hak tu hak mutawatirah. Makna dia lagu mana? Makna dia sesungguhnya takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya ialah orang alim. Orang alim kalaulah munawwi ada sifat takwa, sifat takut Tuhan, mungkin ada ilmu saja barulah orang panggil orang takut. Kalau tak ada ilmu, nak asuh hati kita we jadi takut, nak asuh baik mana we takut Tuhan kalaulah kita tak ada ilmu. Tu nah. Hak tu mutawatirah. Makna hak mutawatirah, makna hak sahih. Nah, tapi hak ni qiraah syazah, qiraah hak yang terpecih. Orang panggil hak selerak, bukan jamak 7. Nah, macam mana kita dok ayat saat ni? Nah, innama yakshallahu min ibadihil ulama, sesungguhnya takut oleh Allah Taala dari kalangan hamba-Nya akan orang alim ataupun kepada orang alim saja. Orang hak yang Allah Taala takut. Hak ni orang panggil qiraah syazah ghairu mutawatirah. Nah, tapi kita boleh ambil kesimpulan dengan qiraah syazah yang ghairu mutawatirah ni.
kita boleh ambil kesimpulan kata, oh Allah Ta'ala sangat hormatlah kepada orang lain. Hingga sampai ada kiraah walaupun terpecih, dia kata orang yang Allah Ta'ala takut sekali ialah orang lain. Maksud takut, maksud Tuhan takut ni, Tuhan hormat, Tuhan menghargai orang lain apabila dia ada sifat takut kepada Allah. Walaupun lain dia tak ada sifat takut kepada Allah, serupa dengan syaitan iblis lalu tu. Na'udzubillah. Tengok syaitan iblis ada ilmu tak? Ilmu banyak. 70,000 tahun dia duk jadi guru malaikat. Tapi akhir sekali Masya Allah, dia ni siapa kelon ni Tuhan tak ada buat baik lagi. Nah, siapa kelon ni pernah sekali dia minta sama Nabi Musa, Nabi Musa minta sama Tuhan dia nak bertaubat. Maka Nabi Musa pun tak apalah sanggup pergi minta. Nabi Musa pun minta sama Allah. Allah kata boleh kalau iblis pun nak taubat, tapi mu kena pergi di kubur Nabi Adam, mu kena sujud. Nah, Nabi Adam tak ada mati dah. Nak pergi suruh sujud kubur Nabi Adam, dia tak say lagi iblis. Nah, ni nak menyombong dia. Walaupun alain dia menyombong, dia lawan Tuhan, hina sekali-kali. Tu nah. Nah, tengok tu. Jadi boleh jadi ada ayat ni lagi keratas. Nah, kita buat kupasan semula. Tu nak ayat kata orang alim ni sangat mulia di sisi Allah apabila ada ilmu, boleh selalu. Walaupun tua tu huduh, walaupun tua tu hidup, walaupun tua tu lekeh setara mana pun, beris setara mana pun, daripada anak, bukan anak tok meni, anak tok nebe, anak tok babo, anak tok nyadak, orang daripada keluarga yang hina. Tapi kalaulah dia ada ilmu, Tuhan suruh mulia, jangan duk tengok keturunan bakal. Nah, ni orang yang kata ilmu ni sangat berharga. Tengok, Nabi tak perintah lah, Nabi tak suruh ni. Akrimul ulama. Mulialah, hormatilah oleh sekalian kamu akan segala orang alim. Nah, pasal fa innahum indallah, kerana sesungguhnya orang alim di sisi Allah kurama'u, ialah segala orang yang mulia-mulia. Nah, orang alim di sisi Allah ni kurama'u, ialah segala orang mulia-mulia di sisi Allah. Pasal Allah menghargai sangat orang alim. Palalah. Nah, orang kampung tak hormat pun, tapi Allah hormat ke orang alim. Nah, ni kita tak ada nak buat kita ayah-ayah ibu ni hormat kita dak. Kita nak royak orang alim hak sungguh. Kita ni palsu je, gorak je. Nah, tengok tu bokek. Hak Nabi kata soal lagi. Nabi kata kena. Al-alimu habibullah. Orang alim ni kekasih Allah walau kana fasiqan, sekalipun dia orang fasik. Dia tengok. Alim tapi fasik Tuhan kasih. Wal jahilu aduullah, orang jahil ni seteru Allah walau kana abidan, sekalipun dia rajin buat amal ibadah. Ni kau parah dia. Terai-terai. Lepas ni tengok hadis seterusnya pula. Nah, apa pula dia kata, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, berkata ia Abu Hurairah, dan seorang sahabat Nabi yang bergelar dengan Abu Hurairah, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Nescaya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia malaikat baginya, bagi orang alim yang duduk mengajar tu, dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Allahu Akbar, insya-Allah. Semoga hadis ni sahih. Kalau tak sahih pun, nak kita iktikad dengan penuh keyakinan. Harap kata Allah Ta'ala buat lagu ni lah. Pasal berfaedah daripada hadis ni, bukan kelik ke orang mengajar sahaja tak, tapi kedua-dua pihak. Orang mendengar pun berhasil, kita hak juru beroyak pun berhasil, insya-Allah. Apa dia kata? Nah, Nabi kata, Abu Hurairah kata, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya, artinya apabila orang alim mari berkecek di tempat ganja lagu ni,
Nah, berkhabar-khabar bercerita dengan ilmu pengetahuan. Dia berkecek bab ilmu. Mai duk royak ke fak kita ni perihal takut Tuhan. Mai royak kepada kita ni perihal kebesaran Tuhan. Mai royak ke kita ni ilmu berkenaan dengan ketuhanan ni. Nah, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia. Di dalam khabar bercerita ni tak ada selit langsung sukaria, gelak geletik, bergelenya, tak ada. Nah, orang bercerita pun, orang juru beroyak pun dengan secara bersungguh hati. Orang hak berdengar pun dengar hak sungguh. Nak dengar, nak ambil hak sungguh. Tak ada masuk sia-sia, tak ada masuk main-main, tak ada masuk gelak ketawa, tak ada masuk apa sekarang apa. Apabila orang alim bercerita lagu tu, nah, di dalam majlis yang tiada ada sia-sia dan main-main begitu, nah saya menjadi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kelima yang keluar daripada mulutnya satu malaikat. Allahu Akbar. Tuh Haji. Tiap-tiap patah hak terbit daripada Tok Guru mengajar ni, sepatah seorang malaikat. Dua patah, dua orang malaikat. Tiga patah, tiga orang malaikat. Nah, empat patah, empat malaikat. Hingga sampai kesudah majlis kita ni, Tuhan sepatah seorang malaikat. Dua patah, dua orang malaikat. Tiga patah, tiga orang malaikat. Maha gitu lalu benar kecek pe orang alim. Nah, Allah Ta'ala menghargai sehingga setiap patah jadi malaikat. Pas malaikat ni bukan main malaikat ni. Nah, malaikat hak terbit ni bukan duk saja duk sepak kabur, duk tanda diri ye, duk motong kok kalau kawi, tidak. Nah, duk nanti nak bawa kereta apa kereta namu tanah, kereta duk traktor duk sodok kat tepi jalan. Tiap-tiap patah hak terbit di mulut orang alim tu malaikat. Tuhan buat apa? Tuhan buat apa dia? Nah, terbit sore Tuhan menjadikan malaikat ni duk minta ampun ke orang juru beroyak dan duk minta ampun ke orang hak duk berdengar. Malaikat ni tak mati sampai ke kiamat dan selama itulah duk minta ampun ke orang hak juru beroyak dengan orang juru dengar sampai kiamat. Kita mati pun malaikat ni tak mati lagi. Pas tak berhutang ni. Hak ni orang panggil beranak sungguh ni. Nah, hak ni hak duit bunga hak nombor satu ni. Allahu Akbar. Tak rugi. Tak rugi. Kalaulah betul-betul kita yakin kata Allah itu ada. Kalau betul-betul kita takut kepada Allah, kita mesti percaya kepada hadis Nabi hak yang beroyak ni. La ilaha illallah. Tengok kelebihan ni. Lepas ni kalaulah kita tak mari tu Haji, kalau fardu takdir tu Haji tak mari. Nah, kelebihan malaikat dak minta apa kita ni boleh tak? Tak boleh. Pas rugi tak? Allahu Akbar. Rugi besar ni. Sebab tu Tuhan, kita bertuhan dengan orang yang tak sesak. Tak ada sesak ke abuk. Kita bersaing dengan orang kaya. Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah dialah yang kaya dan kamu semua sesak belaka. Kita saing dengan orang kaya, kita tak takut ke apa? Takut Tuhan ni habis khazanah, habis di dalam bank dia. Nak balas kebaikan hak yang kita buat tak boleh. Jauh langsung. Sebab tu Nabi kata, la yamallullahu hatta tamallu. Nah, Allah tak jemung, tak jemuh nak balas pahala kebajikan hak kita buat. Sehingga mung itulah jemung dulu, puas dulu. 2 jam lebih-lebih ni terkadang jenggak dapat. Kat wujud ini ada apa lah. Nah, 2 jam je ni jenggak wujud ini dah. Masya Allah. Nah, royak kata tak berahi. Nah, nah, orang tak berahi. Orang tak berahi. Nah, tak berahi. Dengar. Nah, perkataan hikmat. Nah, perkataan yang baik daripada orang tok guru ni. Daripada orang hak dok royak ayat Quran, royak hadis Nabi. Nah, royak perkataan orang-orang alim kita dengar. Tiba-tiba dia tak berahi weh. Kawan tak berahi sepengen tak berahi beluk lah. Kawan tak berahi beluk. Kawan tak berahi tak angkat hati. Pas dengar kecep orang alim buat supaya dengar tak berahi ke serati, tak berahi ke beluk itu. Orang mukmin tak? Nah. Orang mukmin tak saja. Allahu Akbar. Nabi kita royak dah nah. La yashba'ul mu'min
la yasma'ul mu'minun min khairin yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Atau kama qala. Tak pandang kenyik orang mukmin daripada perkataan yang baik yang dia dengar. Dia sebut kata orang beroyak perkataan yang baik, dia tak pandang kenyik. Nah, sehingga mana ni? Sehingga dia boleh memasuki syurga. Kalaulah dia betul-betul orang mukmin, nah orang beroyak perkataan yang baik ke dia, tentu sekali dia tak pandang puas. La yashba'u, tak pandang kenyik. Hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga kesudahan dia mana? Syurga. Tu orang mukmin. Nah, tak cemuh. Nah, tak cemuh dengar orang royak perkataan kebaikan. Orang royak hadis Nabi, orang royak ayat Quran, royak perkataan tok guru hak warak-warak kita dengar pasal kita boleh mencontohi, buat teladan dengan dia, tapi kita puas. Nah, orang hak puas tak boleh dengar ni, orang mukmin kedah. Jadi orang mukmin kedah tak boleh dengar ni. Tu. Allahu akbar. Ayat Quran kata kena wa yatajannabuhal ashqa, dan menjauh akan dia akan Al-Quran, tak si dengar Quran. Orang hak tak si dengar ayat Quran, apabila baca ayat Quran orang huraiwi kita dengar tak leh. Ashqa, orang tu orang ashqa, orang celaka. Wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa ya wari isim tafdhil, tapi ulama dia tafsir kata asyaqi, orang celaka. Nah, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat baik-baik. Nah, kita nak pergi ke akhirat, kita nak pergi berjumpa dengan Tuhan. Janganlah puas daripada mendengar perkataan ulama, orang-orang lain baca kita ni, kita jangan puas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, sebab tu nak orang panggil pengetahuan tu, ada we tahu banyak ikut sikit. Pasal apa? Apabila kita tahu, kita reti ni, kita boleh beringat hati kita. Tujuan kita nak beringat ni. Aku ni tak leh kali buat liar dengan orang mengajar ni. Masuk dalam orang celaka. Habis tu we tahu banyak. Aku ni buat perangai tak pandang dok dengar cemuh dengan orang mengajar ni. Aku ni orang mukmin gedak ni. Allahu akbar. Ngajar hak tu lah pula. Masya-Allah. Nah, pak hak tu lah tu kita katalah hak tu lah mengerti gedak. Nah, katalah hak tu lah ya, kita terima lah. Ngajar hak tu lah. Lepas tu mengerti gedak. Hak yang ngajar hak tu lah tu. Cuba bila aku dengar tu. Tu siap. Nah, sore pun rukuk semaya. 2 pun rukuk semaya. 3 tok guru pun rukuk semaya. Nah, mari yang keempat sifat 20. Yang kelima sifat 20 pula dah. Tak ada ilmu dah kena mengajar. Dah aku nak mengajar hak lain boleh juga, tapi hak ni pandang kedap. Juga. Nah, hak ni hak kita nak makan tiap-tiap hari. Kena bersama dengan kita, lebih bagi sifat 20. Kita dah baca dah kan? Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Allahu akbar. Dua ayat ni. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang mukmin, allazina amanu billahi wa rasulih, ialah segala orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Barulah orang mukmin hak sengerti. Mencaya tak kata Allah dah? Ya. Mencaya tak kata Muhammad Rasul? Ya. Lepas tu mencaya ke Allah kata Allah ada? Ya. Nah, lepas tu cuba bila 20 sifat biar aku dengar dah mencaya kata Allah dah. Juga agak dah lah. Wujud qidam baka mukhalafatu ta'ala lil hawadih qiyamu bi nafsi wahdaniyah qadra irada. Pada kita wujud arti apa? Qidam arti gapo? Nah, baka arti gapo? Yo, tak mau bila wujud qidam baka, bila hak bahasa Melayu dulu. Allah ada sedia kala tak ada permulaan bagi adanya. Allah Taala ada tiada berkesudahan adanya. Allah Taala ada tak ada serupa dengan siapa pun. Allah Taala berdiri sendiri tak berhajat kepada tempat tumpuan dan orang yang menjadikan dia. Allah Taala ada seorang tunggal wahdaniyah, so tak ada berbilang. Anda tak
Kamu kata bujuk dia bakal. Dak juga fahmu dak puas orang royak hak tolong. Kau kelingamu tak nak molek, tak boleh orang mengajar hukum agama, mu tak boleh nak dengar. Kalau lagu tu kau Tuhan buat menghatamai ke dunia, tak ada cedek nak pergi masuk syurga kali gitu kau. Pada tak cedek masuk syurga, duk cedek untuk apa? Dia mu puas dengan perkataan lagu ni. Mu tak sedap hak pesan ni. Mu sedap dengan danduk. Dia sedap dengan danduk. No, dia buat sekabur pula pergi cedek untuk mu. Mudah-mudah. Kecek baik lu pucai. Kecek baik anak jatuh. Dah kita ni nak ke agama Islam, ngaku nak, kena bertanggungjawab lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada. Tak ada nak hukum untuk haji ke. Bawa orang royak nak jadi pakak takut. Allah. Ni apa kena kita hukum pula dah. Klik apa muzik kata celaka. Tu siap dah. No, royak lagu ni nak beringat. Tak sah jadi bad ning lah. Tak ada nak hukum kata mu celaka, tapi mu beringat lah. Jangan ada pakai lagu ni. Barulah orang mak mi sungguh piyo nak ke huduh. Hak malah pergi segit nak hak molek sebab tu yang dia hukum dah hemo. Nampak kata kita kecek bad nak hukum tapi dah tak ada nak hukum. Nak beringat ke diri. Nampak kata kita kecek huduh pun kita tak ada menghina. Kita nak ajak kok kita semua untuk syurga tu haji kacak nak kecek ni. Tapi cara kecek ia kena kecek buat luk. Hak benar, hak labor, hak ni, hak rugi, hak tak beruntung kecek dia dengar. Lepas tu kalau kecek dengar dah nak pilih kau dengar kau, kau maulah. Kita tak ada dakwah, tak ada ajak ikut neraka. Ni nak masuk syurga. Tak gitu kan? Jangan dihukum demo. Labak tu kata hukum demo beragis selalu. Kocak tu haji klik raya Zuhur tadi. Oh, barak apa mesti kata kebun. Tu siap ni. Tak kena ngajar dalam kitanya. Bukan kita niat lagu tu. Niat nak tarhib, nak menggema, nak menakut supaya kita ni boleh beki diri kita ni nak kena kita ni sebagai hamba Allah Taala kena letak PA kita, kena letak amalan kita, kena letak gergih kita, kedudukan kita kena dengan hak Tuhan suruh. Tu yang kita nak ya. Allahu akbar, masya-Allah. Tu hadis yang kedua, kita sama pula dengan hadis yang ketiga. Nah, kelebihan berkenaan dengan orang alim ni. Tapi Tok Guru dia sebut kelebihan orang alim. Kita dah tak sedap. Takut tu haji mari petang mari ikut apa. Kita dah mengaku dah nah alim hak sungguh. Jangan alim hak palsu serupa dengan kita ni. Tahu mana dia hari ni nampak dia mau kata Baba Mizi duduk di atas kursi. Nah, duduk mengajar. Di apa nama? Apa sini? Ni duk mengajar di Sisawan ni kan. Nama muncul tak muncul malah karang gilis orang ngan pak campi di naga. Bapa biji dendok situ pula dah. Tahu mana? Abang tu jangan dak hukum kata bapa mesti juga. Nauzubillah. Tu dah tak saya gitu. Kok mana pula dah mari dengar kecek sedap sangat. Atas ini kena jumpa duk sini pula dah. Kena tadi. Kena duk tengah apa? Sebab tu kita tak say lah tak say. Moga orang dah hendak kau tu. Nak pergi apa batu. Nampak dah kecek sedap pun dah kata kau orang pandai. Pandai hajar orang tua sendiri. Tu siap. Orang tua kata, ilmu bisa rahau. Bagaimana ilmu bisa rahau tadi? Bisa rahau. Ia pandai betul orang rahau. Betul tapi tua sendiri tekak belak. Itu bisa rahau. Kita tak silap lah tu je. Abang tu kita tak si tazkiyah, tak si membersihkan diri sendiri. Nampak kata tuan ni berjuru, tak mau tak si. Tapi kita nak ke berjuru. Tapi tazkiyah membersihkan diri sendiri kita tak si. Ni yang kedua, yang ketiga pula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nazrah malakai yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ni rugi orang duduk luar sejik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, sekali tilik ke muka orang alim, lah kita nak ambil kelebihan. Kita jahil pun tak apa tu, haji tolong tengoklah dah. Kita dah jahil tapi tolong tengoklah pasal nak ambil kelebihan ni. Mudah-mudahan Tuhan beri kelebihan ni kita amin insya-Allah.
Nah, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu. Kita ni, kalau sampai sini kita berasa apa nama ni, berasa puas hati. Pasal kita ingat kas pasal kita duduk ngaji depan almarhum Mullah Tok So. Pasal dia Tok So ni orang comel. Nah, orang jangan. Lepas tu kan kita duduk depan dia buat masa ngaji, kita lengok tengok dia ni. Datuk ni melekat buat apa? Teritah gitu. Teritah ni Datuk ni luar biasa, melekat buat apa? Orang nak jadi melekat mek mana orang. Tapi nak royak masya-Allah. Nah, dengan muka jernih, muka comel, hidung macam Allah, orang ni melekat apa? Noh, tanya baba kita air kasih nak. Orang tua kita nak. Kalau tak percaya dia duduk sekali duduk telur gendong dengan mutu gendong apa. Nah, betul. Noh, orang tua kita sore dah. Allahu akbar. Dia duduk gendong tok so gendong apa, dia tahulah kelebihan tok so macam mana. Allahu akbar. Kita hak sungguh. Nah, hati terikat dengan dia. Orang Datuk ni. Tak puas tengok muka dia. Ni. Tengok sekali tilik ke muka orang alim, maka suka ia dengan tilik itu. Allah, tengok dah. Rasa nak tengok ulok. Nah, dah dia yang ludah alia sudahlah tengok kita nah. Lama tu kamu. Lagu ni tu jangan ludah alia sudahlah. Palalah dengar sudahlah. Ya tak ya pun pokok ajak kita dah. Apabila kita tengok sekali tilik ke muka orang alim, nanti menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu malaikat. Sekali tilik tu haji seorang malaikat. Tilik ke muka orang alim jadi pahala dah, jadi ibadat dah. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Tolong baiki sikit pemikiran orang hak suka berapak dengan naik empu. Suka berapak dengan orang kelebihan di atas dunia ni. Duk lengok, tengok buka naik empu, tengok buka puan, tengok buka pelak tembak, boleh pahala ke? Lebih-lebih lagi dah motor orang agama asing. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muka orang alim mu tak boleh nak tengok, membenci pasal orang alim ajak mungkin sejik. Hak itulah mu tak boleh nak dengarnya. Tengok muka demo tu bos apa bos kocak. Dia bos apa bos kocak tu haji cok selalulah. Nah, nak gelik dekat lipat apa? Arai ni. Pilot. Tak ada apa. Nah, nam cai lik-lik noi-noi, nang berkata. Puan kata nam cai lik-lik noi-noi. Bos kata, pai. Lek ke buka. Allah, 100,000. Dia tak ada apa. Pagi gi, petang gi. Nah, sebulan lagi, seminggu gi. Patut gua ajak apa? Ajak gi semaya sejid. Nah, buat ajak semaya sejid tak kena murayak bapa. Oh, aku reti dah. Aku tak boleh gi jauh. Pai, Nah, faham orang ada dengar ni. Orang ada dengar. Buat kita ada dengar ni. Kon mai miti pai. Orang tak ada tempat nak pergi. Tak ada klik mata tidur. Buat tu dia tak pergi mata. Tapi tak kata pergi mah mata lalu dah. Torak dengan dia mata lalu dah. Pak kita mai miti pai. Lepas mata hari ni bunyi khabar orang ngajak ada di Sisawang. Hari. Moga tak ada tempat nak pergi. Buat kita ni belah mana? Nah, belah. Lepas tu witulah reti ni. Kata kelebihan yang Allah Ta'ala bui kita ni. Ingat ni. Tengok muka orang alim sekali tilik. Allah Ta'ala buat seorang malaikat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau mu tak boleh dengar hadis ni enggak benar-benar mu. Minta maaf dah, kejap mu ni bukan apa orang panggil nerang. Orang panggil dia kena kecap beg ni. Jadi nampak nak lain sikit. Padahal tak benda tak ada nak menghina sikit abau. Ni. Tuhan buat malaikat seorang. Malaikat tu duk minta apa kita. Juru tengok ni. Kita tengok sekali Tuhan buat malaikat seorang. Malaikat seorang ni dia minta apa kita. Hak juru tengok tu. Siapa ke hari kiamat. Tu lomboh kata ni.
Terlebuh dalam perut kata. Nah, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengar hak orang alim kecek ni lah, barulah berasa sikit nak rajin ke masjid. Dengar hak dia royak hadis Nabi ni, barulah berasa nak tinggal tahu kata benda ni haram, barulah berasa nak beradu. Kau muncak, berasa suka, berasa keni, duk belamuk dengan benda hak yang diharam. Dia mereda membuat hati dengan apa hak yang duk berlaku dalam kampung ni, segala beberapa maksiat ni. Nah, orang panggil singkit habis pemikiran. Terkadang tarik maksiat, marilah kampung sendiri, mari dalam rumah sendiri. Mau ni beriman dengan Allah, mengaku kata Allah ada, tapi tarik maksiat. Nah, tarik amalan deraka siapa ke dalam rumah ni. Lagu ni ke orang nak mati pergi berjumpa dengan Allah. Nah, lagu ni orang hak nak mati pergi berjumpa dengan Allah, buat oleh Allah Ta'ala menambah mereka, menambah nak murid, menambah kemarahan. Nak wih Tuhan bertambah nak murid. Begitu kita orang mukmin, mula berkajak beriman dengan Allah, tapi kuat serenok di dalam neraka, tarik maksiat ke dalam kapal pula. Nah, ini wih. Tak apa. Tak apa. Nah, kita ayat ni orang panggil tafsir jenera je. Itu dia, Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita zalim, kita buat nyanyi ke diri kita sendiri. Kita dak buat diri kita baluk sendiri. Kita buat jadi diri kita ni terikat ke diri sendiri, belik ke diri sendiri hingga sampai jadi terkerajau, akhir sekali mati masuk neraka. Kita tak ambil jalan hak lurus, ambil jalan hak seni, ambil jalan hak terukar. Dunia serenok, akhirat lepas daripada azab neraka. Jalan ni hak terukar, jalan ni serenok, jalan ni mana? Ialah jalan ni taat, dengar perintah Allah. Setelah dengar, kita patuh, kita turut, kita junjung. Pas kita kalau dah tak dengar jalan ni, nah jalan ni hak taat, kita suka dengar jalan ni hak deraka. Nah, pas jalan yang diraka benda tu, nah, nak we kita selesai semua masalah. Nak we kita senirkan, dak kau sehari kau baluk, kau sehari kau baluk, kau sehari kau terikat, kau terkerajang. Nak lepas tak boleh. Hati hambur nafas yang terakhir, hutai berlambak, maksiat berlambak, nak bertaubat bertakdir. Na'udzubillah. Nah, ni jalan mengaji. Jalan ni mengaji ilmu, jalan ni nak ukar semua masalah. Dunia, kita tak diraka kepada Allah. Nah, dunia, apabila kita ngaji, kita takut kepada Allah. Apabila kita tak diraka, masalah tak ada. Lepas tu, hari akhirat, kita boleh masuk syurga. Kalaulah kita kacau buat balok di dalam dunia, masalah dalam dunia banyak. Lepas tu, dalam akhirat, kita masuk neraka. Ni orang panggil orang buat nyanyo ke diri sendiri. Nah, tu. Kaji nah. Tu. Allahu Akbar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hadis yang keempat. Hadis yang keempat, Allahu Akbar, Masya Allah. Juga sakut pak dengan kelebihan orang alim juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang yang alim, apa dia pandang mulia, pandang hormat ke orang alim, maka sesungguhnya memuliakan ia akan daku. Nabi kata siapa dia mulia ke orang alim, pasal lah ni Nabi tak ada dah. Orang yang berkecek saka Nabi nya ialah orang alim, lalu itulah nah ia mulia kepada orang alim. Apabila mulia kepada orang alim, pasal orang alim kecep saka Nabi, maka seolah-olah Nabi kata orang itu mulia kepada aku dah. Orang mulia ke orang alim sebenarnya mulia ke Nabi, hormat ke Nabi. Pasal dia pasal kita ni nak hormat ke Nabi tak boleh dah. Moga Nabi wafat dah 1400 tahun lebih dah. Nabi wafat lama dah. Kita cinta, kasih ke Nabi. Nah, setara mana kita kasih pun, kita boleh sekadar selawat ke Nabi dan ziarah kubur Nabi. Nah, banyak tu yang kita boleh. Dan suka kepada akhlak Nabi. Itu.
Yang kita boleh kita kasih ke Nabi, kita kena muliakan Nabi dengan banyak baca selawat. Kena suka. Nah, orang panggil tiru teladan daripada Nabi. Hak Nabi dia tunjuk kita akhlak mulia. Kena tiru di segi amalan kita, kena tiru. Kalau pak semaya, kena tiru Nabi semaya. Itu. Orang lepas tu nak pergi mulia ke Nabi semasa, dengan secara wibarai. Nah, hadiah barang ke dia, nak jamu nasi dia. Nak buat dah nak pergi muka Tuhan tak ada dah. Nak semajlis dengan dia, nak dengar dia beri tazkirah, dia ngajar ilmu agama. Tak boleh moga Nabi wafat nama dah. Pas kita hormat Nabi lah ke mana? Nah, kita suka ke selawat ke Nabi. Nah, suka apa dia mencontohi tiru akhlak Nabi. Nah, tiru PA perangai Nabi. Itu orang kasih ke Nabi. Sebab tu Tok Guru dia nak ngajar akhlak Nabi, amalan Nabi. Oleh kerana kita tak boleh nak tengok Nabi, tak boleh nak dengar perkataan Nabi sendiri daripada mulut Nabi, kita dengar hak orang lain. Sebab tu apabila kita ikram, mulia ke orang lain, serupa dengan mulia kepada Nabi. Dah. Pasal Nabi wafat lama dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ni Nabi. Nabi ni sangat-sangat mulia di sisi Allah. Allah hormat. Nah, Tuhan kata gini. Tuhan kata laulaka lama khalaqtul khalqa. Kalau tak bersabit dengan Muhammad, makhluk semua ni tak ada. Ni tengok. Tuhan mulia setara mana kepada Muhammad. Lepas tu kita kasih, kita cinta kepada Muhammad, Tuhan tak berkenan dia nanti apa lagi. Pasal Muhammad ni manusia yang Allah sangat kasih sekali. Pas kita kasih kepada orang yang Allah kasih, macam mana kita tak dihormati oleh Allah? Allah Ta'ala tak sayang kita nanti apa? Moga kita kasih orang yang Allah Ta'ala kasih. Tengok tu ayat tu pakai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tengok. Nak ayat kita sesungguhnya Allah malaikat selawat ke Nabi. Tengok Tuhan kasih setengah mana sedikit Muhammad ni. Nah, Allah lah yang buat. Walaupun Muhammad ni makhluk bagi Allah, Allah selawat lagi kepada Muhammad. Ni ayat kata Allah Ta'ala kasih. Malaikat berselawat lagi kepada Muhammad. Nah, apa selawat Allah Ta'ala kepada Muhammad? Artinya Tuhan menambah lagi kasih sayang. Walaupun Muhammad ni sekarang lah ni dia tak ada duduk sekali dengan kita dah. Nah, semasa dia duduk letih 23 tahun di Mekah di Madinah tu. Nah, lepas tu dia sudah letih, dia wafat. Tapi walaupun dia habis kerja, sekarang lah ni dia tak ada bersama, tak ada bersusah di atas muka dunia ni. Dia mati, dia wafat duduk di kubur dah. Tapi Tuhan kau kasih ke Muhammad. Pas kita ni kena kasih gatik ke Muhammad. Semacam mana kita kasih kepada Allah, kita kena kasih kepada Muhammad gatik. Tu dia Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kasihlah ke Muhammad banyak-banyak. Cinta di dalam hati kita. Nah, kita kasih. Kita di dalam hati kita, satu hari nanti kita akan boleh duduk, boleh tengok Muhammad, boleh semajlis. Nah, sekali dengan Muhammad di dalam syurga insya-Allah. Nah, kena letak dalam hati niat lagu tu. Jangan habis. Lepas tu kasih kepada Allah, kasih ke Muhammad. Kena sekali, kena sekali dua ni. Nah, lepas tu ngaji perihal Tuhan banyak, ngaji perihal Muhammad banyak. Nah, apabila kita nampak, kita faham, kita reti segala-gala ni hak kita duk guna ni ialah buat baik Allah Ta'ala kepada dia, kepada kita, Tuhan buat baik kita, maka kita kena tambah bersyukur, tambah terima kasih, tambah rasa sayu hati, rindu hati, nak minta wi Allah Ta'ala ampun dosa kita, nak wi Allah Ta'ala wi rahmat kita, wi Tuhan kesian belah kita. Tuhan Pak Nabi Muhammad pun Masya Allah, pasal dengan sahabat dia ni lah, kita boleh beramal dengan hukum agama, kita boleh semaya, kita boleh baca Quran. Pasal Tuhan latih tabah Muhammad untuk mari royak, untuk mari pimpin kita, untuk mari royak hukum kita, mari royak halal haram ke kita. Ada. Sebab tu kita kena kasih ke Muhammad.
Nah, serupa dengan kita kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah serupa dengan kasih ke Muhammad. Nah, jangan tak ada. Selepas daripada ni, kita kena cinta kepada Allah. Nah, kita kena cinta kepada Rasulullah. Kena kasih. Allahu Akbar. Barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya memulia ia akan daku, kata Nabi. Dan barang siapa memulia akan daku, maka sesungguhnya memulia ia akan Allah Ta'ala. Orang mulia ke orang alim, supaya dengan mulia ke aku, kata Nabi. Orang mulia kepada aku ialah, orang tu mulia kepada Allah. Dan barang siapa memulia akan Allah, maka tempatnya ialah syurga. Siapa dia memulia kepada Allah, maka tempat dia mana? Syurga lah. Muka Allah dituai syurga. Pak kita mulia kepada Allah. Mulia kepada Allah ni lagu mana tadi? Mulia kepada Allah kena turut perintah Allah. Mulia kepada Allah kena hormat segala suruh dia. Tu mulia kepada Allah. Mulia kepada Allah kena sentiasa sebut nama dia. Mulia kepada Allah, kita kena melahirkan seluruh perbuatan dia tu untuk Allah, kerana Allah. Ada ni melahir, kita kena buat. Tiap-tiap perbuatan ni kita kena buat kerana Allah. Aku buat pergi sejik ni kerana mung lah perintah aku ambil pergi sejik ni. Aku buat baik, aku hormat ke isteri aku, sentiasa buat baik kepada bini aku, pasal tu lah suruh aku hormat ni. Aku buat baik ke tok lelaki aku, sentiasa taat, tak kecek kasar dengan tok lelaki aku ni, pasal tu lah perintah suruh orang jadi isteri taat kepada tok lelaki ni. Tu. Aku beli mesin ni aku jual beli hal ni, pasal tu lah perintah aku. Pasal dia menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Aku tak saya beli benda hak haram, pasal tu marah. Aku tinggal beli hak haram ni kerana mung itu. Aku tak beli benda hak mupaharan ni, wahai Allah. Orang panggil apabila kita mulia kepada Allah, seluruh hidup kita kena kerana Allah. Kita belajar mana? Usalli fardaz zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita belajar di semaya. Aku sedekahlah zakat terah aku satu kata kerana Allah Ta'ala. Aku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Aku pergi sejak ni kerana Allah Ta'ala. Aku taat kepada dua ibu bapa aku kerana Allah Ta'ala. Aku hormati kepada anak-anakku kerana Allah Ta'ala. Belajar. Lillahi ta'ala ada di dalam setiap gerak diri kita. Bukan lillahi ta'ala semasa nak takbir semaya saja dak. Kita baik lillahi ta'ala di dalam seluruh hidup kita. Barulah kita hidup di dalam taat. Ni dia terbaik punya semaya. Punya semaya. Punya lain tak terbaik. Sebab tu dia nak telajak jalan neraka. Tak kita kata haji. Tekah semaya lillahi ta'ala. Lepas tu tekah mengupak lillah dah. Lepas tu kerana siapa mengupak? Kalau semaya lillahi ta'ala, lepas mengupak kerana siapa? Koyak tu haji. Ya, timbul kot setel berat. Kerana setel mengupak. Karut dah. Tu kena terbaik kerana Allah. Kena baca lepala ni kerana mu Allah, kerana mu wahai Allah. Dah kalau mau tu kena Tuhan sungguh, takut Tuhan sungguh, kasih Tuhan sungguh ti. Kena kita terbaik lepala ni kerana mu wahai Allah. Aku tengok ni kerana mu. Tu lah. Bukan di dalam ibadat apabila kita terbaik kerana Allah setiap perkara, maka semaya boleh pahala. Gesejik boleh pahala, sedekah boleh pahala, buat apa saja pun apabila terbaik kata kerana Allah, walaupun pekerja itu ada. Aku makan ni kerana-Mu wahai Allah. Aku minum ni kerana-Mu wahai Allah. Aku masuk sejik ni kerana-Mu wahai Allah. Aku beri salat ni kerana-Mu wahai Allah. Aku masuk bilik air ni kerana-Mu wahai Allah. Pasal apa ingin nak masuk sejik, apabila nak masuk jambil, pasal dia boleh masuk jambil, boleh baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak boleh beramal dengan doa, kena masuk jambil dulu. Kalau tu ingin nak masuk jambil, nak terbaik jambil pun supaya ghufranaka alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Betul. Waktu terbaik perintah Allah berlaku, jangan terbaik hak nafsu dengan hak syaitan. Ni ngati.
Nah, kita nak hidup di atas dunia ni tahajud. Sebab tu gerak geri kita ni orang panggil amalan. Gerak geri orang panggil amalan. Makan, pakai, tidur. Nah, buat kerja semua ni orang panggil amalan. Apabila kita buat kerana Allah, maka semua amalan tu jadi pahala belaka. Buat kebun betul-betul tak? Pasal wajib di atas aku cari nafkah untuk makan pakai ke anak bini. Wajib di atas aku cari. Apabila lebih daripada nafkah anak bini, aku boleh buat sedekah, boleh buat masjid, boleh sedekah kepada anak yatim. Tu lillahi ta'ala habis. Nah, Masya Allah. Pasti kalau lebih daripada nafkah anak bini pun siap, ada duit banyak, aku nak beli TV 340 AT, 35 AT pasal nak tengok bola tu. Lillah dah kita je tu. Tak. Ya. Betul. Lakah sikit. Pas tekah semasa kita nak beli itu, kita cek dah. Dalam hati ingat dah kata kerana Allah. Aku nak buat ni benar hak Tuhan suruh aku ni. Kita ingat dah. Sebab tu kita ngaru. Tuhan mulut kata percaya ke Tuhan. Tiba-tiba nak buat perbuatan di luar suruh Tuhan. Dia panggil kita karut dengan Tuhan. Masya Allah. Hatulah dia letih dengan buat kita tu. Astaghfirullahaladzim. Nah, buku apa nak tadi? Ada pakai dia. Sebelah 15. Tu Masya Allah. Apa tu kita beradu sekat tu? Wa qala SAW, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ke mana tadi? Anda ada? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sebab itulah, sebab hak lepas itulah, itulah makna rujuk kepada maka kecelakaan dan rugilah yang mana-mana manusia yang tinggal beramal dengan dia dengan Quran di dalam keseluruhan hidupnya, dalam seluruh kehidupannya. Dengan sebab kata jadi celakalah, nampak sangat, cerah sangatlah di dalam hati saya. Dalam hati kita semua kata kalaulah kita menjauh, kita tak pakai Quran, kita tak beramal dengan suruh dan larang dengan Tuhan, maka pucuknya takut jadi celaka. Macam mana ayat yang kita baca tadi lah, wa yatajannabuhal ashqa. Menjauh akan Quran itu oleh orang yang nak jadi celaka. Orang nak jadi celaka, dia tak dengar Quran, dia tak dengar hukum Quran. Apabila tak dengar hukum Quran, maka dengan sendirilah dia langgar perintah Allah. Dia hidup di luar agama. Maka dengan sebab itulah terlintas di dalam hati saya perasaan hendak berkhidmat terhadap agama Allah dengan Al-Quran sekadar mana diberi taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada saya, insya-Allah. Awak ada niat ni sampai mati. Lalu itulah ada di dalam perasaan saya sangat nyanyi, sangat kesianlah sangat apabila manusia tinggal Quran. Dengan sebab ada perasaan di dalam hati inilah, pelitah di dalam hati berasa nak khidmat, berasa nak bertugas untuk nak kecek dengan hukum agama dengan kawan adik kakak, dengan kawan adik-beradik kita, saudara-saudara kita semua. Untuk apa yang ada di dalam hati kita sikit sebanyak ni, maklumat hak kita pandai, hak kita tahu masuk di dalam hati buat kita semua. InsyaAllah kalau tak banyak pun sikit. Lepas tu ni tengok, dan dengan sekadar tahi kuku. Sekadar tahi kuku sama mana? Daripada ilmu yang Allah Ta'ala kurnia kepada ini. Dia kata dengan taufik, dengan sekadar mana diberi taufik dan hidayah Allah Ta'ala kepada saya, dan dengan sekadar tahi kuku daripada ilmu Allah Ta'ala
yang Allah Ta'ala kurnia kepada saya ini. Nak khidmat juga, walaupun kita harta sikit. Orang panggil ilmu sikit ni supaya duit sikit je. Pada duit sikit nak buat apa boleh. Walaupun sikit ilmu hak duk kita, sekadar taik kuku pun tak apalah. Nah, walaupun halus ilmu hak duk kita supaya kita tak ada duit. Kalau stok pun kita nak khidmat kepada masyarakat, nak belanja secara stok. Nah, lama apabila ada stok, saya nak pergi demo pula dah. Ilmu pun sebab tu ada sikit. Ada sikit tak saya royak demo. Siapa pada buat kita. Sikit pun saya juga tak saya royak kat demo. Jangan gitu. Walaupun kita ada sikit, kita royak sekadar hak mana sikit yang ada pada kita. Nah, tu je nah. Kita kena royak. Nah, walaupun dia mau benci, walaupun dia mau cerita, Allah mau alih tangan mana nah. Allah mau panah tangan mana nah. Nak royak nak ajar aku. Nah, ada mau ada ilmu berapa sudu sangat. Nak ayat aku nak ajar kat aku ni. Jangan kita dak menghina. Nah, kita ada sikit kita royak dia masih sikit. Pasal Tuhan ada ayat dah kan? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, kita kena gili pesel memesel. Kena gili beroyak. Demo royak kita royak demo. Kita berkhabar, demo berkhabar, kita gilim khabar itulah. You know pagi tadi subuh tak ada. Walaupun duk mari sama. You know tak ada nampak subuh pagi tadi. Tak ledo. Allahu akbar. Mujur tak ledo kalau sentiak kalau orang panggil saja malah kat rugi besarlah kita. Nak gilim. Tak gilim gitu tak gerak. Asal kita ni manusia, ia ada tekah tak gerak. Bukan dia gagah semua. Dia mau tak tolong pria kita tak gerak, dia mau tolong jabai. Nah, pria kita tak gerak. Pria dia mau tak gerak, kita dia jabai dia mau pula pegang tangan dia okey. Yang hidup sini mumpung ahli masjid sebab aku juga duk pergi masjid sama setara ni nak buat jadi keuzuran tak boleh lagi tebailah walaupun tarak sikit. Aku tahu setara mana hak tarak nak pergi sejid. Bos setara ni kacau walaupun kita ada masalah banyak nak pergi tak boleh. Tapi kacau lah pergi sejid dengan wak malah. Tu pesel gili berkata. Ni buat kita ni kalau hak agama mari dengar tu boleh, tapi kalau apabila klik di rumah senyap dik ngah bini ngah anak ngah orang kampung tak ada kecek apa. Nah, kata nak klik mu dengar apa kata wei orang hak di rumah. Ini tadi. Betul tak? Nyak di. Allahu akbar. Berjuru sungguhlah buat kita ni. Tak boleh kecek weh. Takut dia mau kata kawan ni alai. Tu siap tunggu. Takut dia mau kata Allah mengaji berapa hari ni pandang terap kecek dah. Aduh. Agak kita dah main lagu tu. Nah, agama kita tak biak. Tak orang panggil tak biak, orang panggil tak bergerak. Duk setempat tu lah. Boh ke kalau dia buat main duk dia gitu, kau sehari kau tak ada, kau sehari kau tak ada. Kau sehari kau habis. Nah, wahai segala saudara aku. Nah, ni saya nak minta lah. Apa yang kamu melihat daripada kekuranganku, itulah kejahilanku. Dan kekurangan diri aku. Nah, pasal kita ni jahil sungguh. Nah, apabila nampak kekurangan di dalam kitab ni, nampak kata tak sedap tengok, tak kena ataupun ibarat tak nak berapa comel kecak lagu ni, atau dia panggil kekurangan. Pas kekurangan tu yang mari mana? Mari daripada jahil aku, kejahilan aku tak pandai. Dan kekurangan ilmu aku itulah. Moga kita mengaku sendiri kata kita kekurangan. Jahil sungguh, tak tahu sungguh. Pas kacau duk menulis apa dia jahil. Tu. Dan duk takut kejahil ni, duk takut apa nama ni, duk takut dengan kejahil ni menyebabkan kita nak tulis tak boleh jangan gitu. Nah, pasal tu we mampu, we masuk kita boleh nulis, kita kena belajar nulis. Kena belajar tulis. Ni apa nama ni kitab hak nombor 2. Nah, hak nombor 1 tulis namanya segala ketentuan hari Jumaat. Kelebihan hari Jumaat 100 perkara yang tidak ada di hari lain. Nah, lepas tu tabak dah 1000 buah. 1000 buah ni pergi ke Malaysia, pergi ke apa? Dan orang Malaysia tu tempat kedai kita ada jual kitab di Malaysia, Jafar Awah tu dia minta nak tabak. Dia palah pun dia minta nak tabak. Kita tak ada kata apa-apa muka kita. Nak duk saja nak terang kata pada duk saja bab kita nulis gitu saja. Tak ada nak apa sekali. Cuma pada duk saja bab kita tulis. Tu hari masuk untuk nulis, kita nulis ya. Kita nak beribadat kepada Allah, tak ada tujuan lain sekali. Ini belajar nulis.
Nah, kita tak ada nak menyombong, tak ada apa kata kita pandai, kita tak pandai, kita jahil sungguh. Dan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala limpah kurnia kepada ku, walhamdulillahi rabbil alamin. Hak mana, hak malak, hak comel itu orang panggil rahmat daripada Allah, limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Nah, hak tu hebui kalau hak baik itu. Ya Allah, hidayah akan daku, pimpinlah aku dan dua ibu bapa dan ibu bapakku dan keluargaku dan segala saudaraku dan kawan-kawanku dan sekalian muslimin dan mukminat sekalian, we Tuhan hidayah semua, amin. Nah, we Tuhan pimpin kita semua kepada arah kepada arah keselamatan. Nah, we Tuhan kita selamat dunia dan akhirat. Dan ya Allah, ampunlah dosaku dan dosa mereka itu sekalian, amin. Dosa orang yang kita sebut tadi, kita ampun semua. Dan selamatkanlah aku dan mereka itu sekalian daripada neraka-Mu ya Allah, amin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang menulis akan dia, siapa dia yang menulis ni? Al-Faqir, yang amat berhajat, Muhammad Tirmizi bin Yusuf. Nah, ayah kita nama Yusuf, mati di kampus Kupang ni lah juga. Pengasas madrasah Fadail Husainiyah Saiburi Al-Fatani. Nah, habis kat tu. Lepas tu pukul apa tadi? Kalau kita nak sambung sikit lagi. 11.30. Nak baju dah? Sikit lagi nah. Habis. Lepas tu cerita mula-mula hak yang kita nak bercara di dalam kitab ni. Cerita mula-mula apa? Wajib membesarkan Al-Quran. Wajib besar Quran. Nah, wajib besar kepada Quran. Nah, wajib besar. Allahu Akbar. Ijma' ulama, semacam mana kata Imam Nawawi di dalam Tibyan fi Ulumil Quran. Imam Nawawi kata dalam kitab dia Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Tibyan kitab Imam Nawawi. Wajib ijma' ulama semula suara semua orang alim, wajib kita besar kepada Quran. Jangan menghina kepada Quran. Sebab ni ada berlaku kehinaan dunia ni, menghina Quran mana-mana. Nah, pakat bangun, bergerak, berlarak, tunjuk perasaan, tak reda. Nah, orang menghinakan Al-Quran. Dia mau menghinakan di Quran di dalam telefon dalam apa tu kan? Jijak, bakar. Nah, nak pelekeh kepada Quran. Tapi jatuh dah. Jadi hina sepa dengan demo buat tu. Nah, kau dah mau duduk pihina, kau orang Islam masuk Islam bertambah. Kau dah mau duduk pihina Quran, nah, kau kedar tempat duk cetak-cetak wak Quran ni, duk ping Quran tak ada beradu-adu. Nah, duk terbaik, tak tahulah kau banyak. Tak ada kitab nak serupa dengan Al-Quran, tak ada surah. Kalau kita ngaji tak tahulah nanti. Muka kitab ni dia bercara nak tafsir surah Fatihah. Dia kata gapo lagi kata. Allahu Akbar. Dalil kata wajib membesarkan Al-Quran mana? Seperti firman-Nya Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hajj ayat 32. Nah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan sesiapa yang membesarkan segala syiar Allah. Nah, syiar ni panggil tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda adanya Allah Ta'ala. Kita kena besar. Orang yang besar syiar Allah, maka sesungguhnya setengah daripada ulama takut hati kita kepada Allah. Setengah daripada ulama takut segala hati kita kepada Allah. Nak cek mana kata kita ni, nah, takut kepada Allah, hati kita takut. Jadi kita hormat, mulia kepada segala perintah Allah. Cek situ. Ataupun setiap lambang, setiap tanda yang menunjuk di atas kebesaran Allah, yang menunjuk kata kemuliaan Allah. Nah, semua kita kena besar. Supaya masjid. Masjid kena besar. Boleh tidak kita nak buat masjid ni supaya dapur? Tak boleh. Menanak pun dalam ni. Nah,
iris daging pun dalam ni. Tepak mengidai, tepak buat lauk sini. Dalam sejik boleh tak? Tak boleh. Haram. Dalam kitab dia wayah tanjisul masjid. Haram menajih, mengkotor, mencemarkan masjid. Tengok siapa kalau nak tidur ni kena ada hamparan. Kena apa dulu? Lapik. Takut nilih air basi kita. Oh, cermak dengan masjid. Dalil kata masjid ni mulia, banyak dalil. Setengah daripadanya nak masuk sejid kena jakah kaki kanan. Nah, nak jakah kaki kanan belum pandang nak jakah, baca doa ni. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah kepadaku segala pintu rahmatmu. Pasal aku tahu cerak kata di dalam masjid ni tepat banyak rahmat. Sepengah hari ni banyak rahmat benar ni. Nah, selama mana kita duduk dalam masjid ni kau, Allah Ta'ala dak turun rahmat. Kasih hablah dia. Malaikat mari mengerumuni hurung masjid. Tindih-tindih sampai ke langit yang ketujuh. Nah, hak ni lah. Ada satu orang malaikat. Dalam hadis Muslim dia raya. Malaikat dia mengadu kata, Ya Allah, ada satu orang dalam masjid ni. Tapi ia mari dengan secara kebetulan. Ia turun tangga tak ada nak mari dengar orang mengajar sekali. Ia mari hal lain. Mari nak beli terbakar. Mari nak beli ikan. Mari nak beli budu. Tapi dengan orang duk mengajar, kita saklik, kita masuk dulu. Mari di rumah dengan niat nak beli budu. Mari di rumah dengan niat nak beli ikan. Nak beli nasi minyak orang kelip makan tadi. Nah, ada mari niat nak mari dengar orang mengajar. Tapi mari. Malaikat kira ayat tu, Ya Allah, orang tu sore dia mari. Dia mari dengan niat lah. Tak ada niat nak mengajar. Tak ada niat nak mengaji tu. Apabila nampak orang pergi mengaji, nampak orang, dia masuk hati. Berarti kata dia jakah turun tangga, tak ada ikhlas kerana Allah. Lillah, nak belajar ilmu agama tak. Dia mari, dia nak kelik, mari betul-betul pun nak niat beli ikan, beli lauk nasi je. Tapi apabila sampai, mari masuk dalam masjid. Malaikat royak tu, Ya Allah, ada seorang tu mari dengan niat lain, tak ada niat nak sebut nama mung, tak ada dengar orang nak kecek pergi hamu kali Allah. Dia royak kepada Allah. Nah, royak ke Tuhan lah ke tu. Allah Ta'ala royak ke malaikat, malaikat khabar. Nah, dia kata, wahai malaikat, ku mutung jadi saksi. Itulah nak kena majlis. Siapa-siapa yang mari duduk dalam majlis ni, walaupun niat dia tak betul, orang panggil majlis yang tak jadi telaka siapa-siapa dia mari duduk sini. Nah, majlis alladzi la yashqa jalisuhum. Majlis orang yang mari duduk sini tak jadi celaka. Pasal betul hak mari sini dengan niat nak ngaji. Kalau mari dengan niat lah lain pun, mari tupai duduk, orang ni tak jadi celaka lagi. Lepas tu kalau lah betul-betul turun tangga dengan niat nak mari mengaji, tak kena royak lah. Hadir nak royak majlis. Nah, Masya Allah. Nah, kalaulah kita nak pergi pecung di Rongrang Tanjung, kata je dah, menara ni Tanjung dah. Kalau apa nama ni, kalau golap Rongrang Pohon besar tu, tak bisa pergi kalau tak ingat tu. Kalau ingat je bisa pergi. Nah, tu dia. Nak pergi becung di Rongrang Tanjung. Nah, nak pergi becung sewana, obrong. Nah, nak masuk dalam bilik tu, nak masuk bilik becung, kena long tabiang. Tak gitu kan? Oh, lepas tu apabila duduk situ nyetok di atas kursi molek, pelayan pun jangok, orang mengakik pun comel, pakai ye pun sikap-sikap. Nah, rambut duduk luar. Nah, pas ini belah ke. Nah, ni ditekak ni belah, nampak luar ni. Kita kata cerita je biasa pergi tu. Tak je biasa pergi. Sebab tu waktu tu email tu khotik tu bila nak pergi sangat tu becung ni. Tak itu tak lebih dah kena royak. Tak lebih tak menit. Tak email pun nak ingin kau. Okey kata tak, kalau nak pergi becung tak pocok tak boleh pocok. Sama nak pergi becung. Tak itu Allahu Akbar. Kata tak suap tak cocok video tak boleh. Tak apa suap tak apa. Kali suap 200 ataupun 50 kep bayar. Nah, mama pun tak ada apa. Dah nak pergi becung obrong. Kita cak sangat. Pas tanya, molek secara Rongrang Tanjung dengan masjid kita ni mulia hak mana? Jangan goyak dah. Kata Rongrang Tanjung mulia. Ni tak ada di atas muka bumi nak lebih pada masjid, tak ada. Nah, orang panggil khairu buqaiha al-masjid. Sebaik-baik banggul, sebaik-baik bongok tepat di atas bumi, bongok yang terbaik sekali ialah bongok yang terbina masjid.
Nah, pas buat kita ni ledah tak kita. Geno kalau orang Tanjung, kita berasa tertarik nak pergi. Berasa nak pergi. Pasal lama dah ni. 2 tahun tak ada pergi ke mana ni. Nah, ni dah mau ajak pergi bercung di Tanjung, nak pergi lalu. Nak pergi buka kepala otak. Nak pergi buka. Pasal ada beku lama lah ni. Nak pergi buka lah. Nak pergi selalu dah. Tapi kalau masjid. Pasal masjid mulia di sisi Allah. Hak mulia di sisi Allah. Manusia tak hormat. Orang Tanjung mulia di sisi manusia. Pasal itulah manusia pakai nak pergi. Hak ni sisi Allah. Allah menghargai masjid. Tapi buat kita tak ada siapa dia nak pergi. Nah, Allahu Akbar. Okay. Masjid ada tiap-tiap kapal. Nah, tiap-tiap kapal. Kalaulah kita nak cari kemuliaan di sisi Allah, kena sukarlah pergi ke masjid. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum nolong tabiang kena gapo nyusah lawe nak boleh pergi. Pasal apa ni, pasal apa boleh kena nolong tabiang, kena jadi siapa nak pergi juga. Lama dapat tak cukup pula dekat, masya-Allah. Lepas tu nak jadi nasi, nak jadi gapo. Nah, bahawa kita hari ni kena nolong tabiang tak? Tak ada kena nolong tabiang pun tak ada siapa dia nak mari. Tu tengok, dia panggil hati kita setengah mana dengan masjid. Masjid huduh wak jadi molek. Nah, nak jadi comel. Nak suka pergi, nak sedap dak sepetuh ya juga. Tu. Sesiapa yang membesarkan segala syiar Allah, ikut. Tengok, masuk sejik kena semaya sunat dulu. Nah, nak tepuh dia kena ambil semaya dulu. Nah, mak ibu bapa kita nak kecek kasar tak boleh. Kalau kecek kasar tak usah kata belak. Kecek bahasa busuk mu ni. Oh, ni busuk jauh lah mu tak sama dia dekat aku, anak kata ke mak pak jadi deraka. Tu orang panggil mak pak ni syiar pasal benda yang Allah Taala hormat. Nah, tu. Lepas tu siapa-siapa dia menghormati segala syiar Allah, orang tu kenalah kata orang tu orang takut kepada Allah. Ada tengok. Dan berkata dalam Al-Qurtubi, dia nak tafsir sya'air Allah tu. Asy-sya'air jam'u sya'iratin wa huwa kullu syai'in lillahi ta'ala fihi amrun asy'ara bihi wa a'lama. Bermula sya'air itu jamak taksir daripada mufrad dia sya'irah. Sya'irah ni apa? Iaitu tiap-tiap sesuatu bagi Allah Ta'ala padanya, pada sesuatu itu perkara beri sedar ia dengan dia dengan Allah, dan beritahui ia perkara tu dengan dia dengan Allah. Tiap-tiap perkara yang beri sedar, beri tahu, menunjuk di atas kebesaran Allah, menunjuk di atas tanda-tanda Allah, maka benda tu orang panggil sya'air. Dan benda tu kita kena besar belaka. Siapa dia besar perkara tu, maka dialah kenalah kata orang tu takut hati kepada Allah. Nah, abad tu di dalam kitab dia rakyat kata setengah daripada ulama sempurna iman seseorang itu kena membesarkan kepada perintah Allah.